Yang keempat yang saya nak sebutkan kita kena bagi sokongan yang padu kepada pimpinan kita, kepada presiden kita. Jadi presiden kita mengharapkan sokongan dan dukungan daripada kita, tak kisah daripada latar belakang mana kita datang, tak kisah dari segi mata pelajaran apa yang kita ambil masa universiti dulu, tak kisah dari segi pekerjaan apa yang kita lakukan, demi untuk melaksanakan tanggungjawab kita yang wajib bagi kita untuk menegakkan satu masyarakat yang berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Marilah kita berikan sokongan yang padu kepada Datuk Seri Presiden kita. Yang kelima yang saya nak sebutkan kepada pimpinan baru adalah kita memimpin ni, insya-Allah lah, kita nak tunjukkan di Malaysia ini selama-lamanya kita tunjukkan satu contoh kepimpinan. PAS dah tunjukkan satu contoh kepimpinan. Contoh di Kelantan, satu penggal dalam masa 4 tahun lebih, kita menang hanya dengan satu majoriti saja. Tetapi kita dapat mempertahankan satu majoriti itu daripada awal sampai akhir. Walaupun ada orang datang menawarkan kepada ahli Dewan Undangan Negeri itu, menawarkan berjuta-juta ringgit ditawarkan. Tapi oleh kerana hatinya telah dibentuk, jiwanya telah dibina, perasaannya memang tertawan dengan perjuangan PAS, dia tak nampak juta-juta itu dia tak nampak. Yang dia nampak, aku nak bentuk satu kerajaan, aku nak bentuk satu masyarakat yang menteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah supaya aku mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali daripada akhirnya ialah untuk kita berjaya ni, untuk kita berjaya dan terus berjaya, PAS diterima. Pertama sekali antara kita mesti close rank. Memanglah tidak dalam PAS ni tidaklah sehebat macam UMNO dan sebagainya. Kalau misalnya mereka tu kadang-kadang kalah berkat rotan berpatah arang, kita tengok kita macam mana hubungan kita yang kalah yang menang. We are very sporting, very gentleman lah kita menerima professional dari kemenangan. Itu perlu perlu dibancuh, perlu diadun semula dan sebagainya. Nombor dua, saya menganggapkan insya-Allah bila kita kuat, dengan sendirinya PKR boleh jadi kuat. Bila kita kuat, dengan sendirinya jadi kuat. Ini adalah asam garam pada perjuangan. Sebab itu seluruhnya mesti berusaha saban hari, saban bulan, saban minggu, saban bulan, saban tahun memperkuatkan kedudukan parti, terutamanya untuk menghadapi pilihan raya yang ke-13 yang akan datang. Nombor tiga yang saya nak suruhkan kepada teman-teman sebagai akhirnya kita akan menghadapi satu cabaran yang paling getir dalam proses pilihan raya kita sejak 12 pilihan raya lalu masuk pilihan raya ke-13. Jadi cabaran getir ini memerlukan pengorbanan, cabaran getir ini memerlukan jiwa yang besar. Saya terlalu yakin dengan presidennya, timbalan presidennya, nenek presiden dan seluruh alitan kuasa mereka berjiwa besar. Hanya orang-orang PAS akan meletakkan pimpinannya mereka yang berjiwa besar. Tubuh kecil tapi jiwa ini besar. Itu dalam PAS. Jadi sebab itu dalam atas jiwa besar inilah mari kita meraih. Kita raih di antara kita raih PKR, kita raih DAP. Yang pentingnya kita kena raihkan pengundi-pengundi kita, rakyat Malaysia, rakyat Selangor, untuk kita sama-sama pergi menuju ke satu pulau bahagia. Pulau bahagia itu hasil daripada pilihan raya yang ke-13 yang akan datang ini, di mana kita akan bawa rakyat Malaysia ke satu dimensi, iaitu dimensi menikmati kehidupan yang insya-Allah kehidupan itu berjaya di dunia, kehidupan itu berjaya di akhirat. Itu yang pesanan Datuk pada mereka yang suka buat spekulasi, ada pesanan Datuk pada mereka? Saya boleh meninggalkan pesan aja, tapi nak melaksanakannya benda tu nak highlight sebenarnya. Dia berbagai-bagai. Yang pertama sekali, kenapa buat spekulasi tentang Hasan Ali? Yang pertama sekali, agaknya Hasan Ali ini dia dipimpin PAS Negeri Selangor. Hasan Ali ini pimpinan PAS Pusat. Jadi mungkin pada Hasan Ali itu mungkin mereka nampak ada sesuatu yang mereka boleh mewarnakan Hasan Ali. Kalau dia tidak mewarnakan Hasan Ali, sekarang ni apa yang saya pakai, tapi dia mewarnakan minda masyarakat, dia mewarnakan persepsi kepada masyarakat, saya yakin sehingga sekarang ni mereka tidak berjaya. Dalam keadaan saya tidak pernah melangkah, tak pernah keluar daripada kursi saya untuk berkempen dalam pilihan raya, tapi saya masih dipilih. Ini pun saya pun merasakan sesuatu, maknanya orang di antara orang-orang politik yang kenal di mana batu, di mana mak nikam, saya rasa orang PAS lah. Sebab itu tak makan lah. Nak kata Hasan Ali apa pun tak makan. Orang PAS dipaham. Jadi sebab itu kalau sedang lihat macam mana mereka keji saya dalam blog-blog, mereka kutuk saya berbagai-bagainya.
mereka buat pandangan-pandangan, persepsi-persepsi dan juga berbagai anggapan dan juga spekulasi tentang saya nampak tak berapa makan lah, tak berapa makan. Kalau misalnya berdasarkan apa yang mereka hempapkan kepada saya, dah lama lah kerjaya politik saya sudah berakhir. Dah lama, saya tak ada sekarang. Tapi saya yakin insyaAllah saya pun tak apa. Saya pun kepada siapa-siapa yang membuat spekulasi, siapa-siapa yang buat persepsi, siapa-siapa yang buat tuduhan tentang saya maafkan sajalah. Ini pun biasa. Pada saya berada dalam gelanggang politik, saya mesti menerima, saya mesti mengangkat diri saya ni. Saya mesti lebih sabar, saya lebih adil. Apa pun orang pandang tentang saya sebagai manusia politik, you pandang dengan positif. Itulah saja. Kalau tidak, kita tengok hidup ni, balik rumah pun tak seronok, pergi kerja pun tak seronok, tengok orang pun tak seronok. Akhirnya saya tak tahulah, makan tak seronok, minum tak seronok, tidur tak seronok. Saya rasa bukan itu tujuan saya masuk politik. Tujuan saya masuk politik ialah saya nak seronok, Hasan Ali gembira, nak menggembirakan lebih kurang 26 juta rakyat Malaysia. Itulah tujuan saya masuk politik. Adil.